Hadirin yang dihormati, mengumumkan perarakan besar masuk ke Dewan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Mengumumkan perarakan Datuk Seri Naib Chancellor masuk ke Dewan. Para hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang diberi kepada saya oleh Tuanku Chancellor, maka saya isytiharkan istiadat convocation bersidang semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Sempena Majlis Istiadat Convocation Universiti Melaya ke-63 yang diraikan pada petang ini, kami menadah tangan memohon agar dikurniakan rahmat dan nikmat yang berpanjangan serta sihat walafiat yang berkekalan. Allahumma ya zal manni wal ihsan. Berkatilah Naib Chancellor kami yang berbahagia Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Azwan bin Abu Usman, yang hadir menyerikan lagi majlis istiadat yang akan sentiasa segar dalam ingatan ini. Begitu juga buat barisan pimpinan universiti, kaki tangan yang berhati tulus, berjiwa murni, juga hadirin dan hadirat yang hadir membawa keceriaan di petang berbahagia ini. Allahumma ya malikad dunya wal akhirah. Peliharalah kami dan universiti yang kami sayangi ini daripada segala bala bencana. Jauhkanlah kami daripada segala ancaman dan kerosakan. Kekalkanlah kebenaran, keadilan, perpaduan dan ketenteraman dalam universiti yang bertuah ini, agar berterusan sebagai universiti bertaraf global, berbakti untuk negara, memberi impak kepada dunia. Allahumma ya Fattahu ya Alim. Kami memohon agar kami dan para graduan yang diraikan dalam istiadat convocation ini diberikan petunjuk dan hidayah dalam mengorak langkah menjalani kehidupan seterusnya. Digandakan kekuatan bagi meredah segala rintangan, mematahkan segala halangan dan menyahut segala cabaran demi merealisasikan lakaran kejayaan yang diukir indah dalam sanubari. Seterusnya menabur jasa dan bakti kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ya saburu ya rafi'us sya'ni. Teguhkanlah kesabaran dan keredaan kami dalam menghadapi setiap ujian pada diri dan pribadi kami. Khususkanlah kedudukan yang tinggi buat kedua ibu bapa kami, para pensyarah kami, guru-guru kami, serta kaki tangan dan semua yang membimbing dan membantu kami ke mercujaya ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda,
Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan keizinan ilahi, kita dapat bertemu pada hari ini di Istiadat Convocation Universiti Melaya ke-63. Hadirin yang saya hormati, Istiadat Convocation pada petang ini merupakan sidang yang terakhir daripada keseluruhan 15 sidang yang bermula pada 25 November 2023 dan insya-Allah akan berakhir pada hari ini 2 Disember 2023. Dalam Istiadat Convocation pada kali ini, Universiti Melaya menganugerahkan ijazah kepada 8,327 graduan yang telah memenuhi kriteria akademik dan penyelidikan dalam pelbagai disiplin pengajian, iaitu meliputi peringkat pengajian ijazah kedoktoran, sarjana muda, diploma pasca siswaza pendidikan, diploma lanjutan, diploma eksekutif dan diploma. Graduan yang berjaya terdiri daripada 500 penerima ijazah kedoktoran, 2,643 penerima ijazah sarjana, termasuk diploma pasca siswaza pendidikan, 4,186 penerima ijazah sarjana muda dan 998 penerima diploma lanjutan, diploma eksekutif dan diploma. Istiadat Convocation pada tahun ini turut menganugerahkan anugerah Naik Chancellor kepada 2 graduan cemerlang daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya, iaitu Ching Su Ming bagi program Diploma Pengurusan dan Nur Masyitah binti Ishak bagi program Diploma Eksekutif Pengurusan Sumber Manusia atas kecemerlangan yang ditunjukkan. Pada sidang ke-15 petang ini, Universiti Melaya akan menganugerahkan Diploma Eksekutif kepada 331 graduan daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya dalam pelbagai disiplin dan bidang pengajian. Hadirin yang saya muliakan, pertama kali, mari kita menelusuri secara mendalam aspek kualiti yang menjadi tunjang utama dalam pencapaian dan kecemerlangan universiti yang kita hargai ini. Untuk itu, Convocation tahun ini telah mengangkat tema Pemerkasaan Ilmu Tonggak Ilmuwan Budiman. Pemerkasaan ilmu ini dapat dicapai melalui proses pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang berkualiti. Di sinilah pentingnya peranan pelajar, staf dan warga kampus yang telah berusaha dengan gigih dan penuh kecekalan dalam memastikan proses perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Usaha terbabit merupakan satu manifestasi ilmuwan budiman yang dapat kita lihat dalam beberapa pencapaian mutakhir. Secara umumnya, sektor pendidikan negara pada hari ini terus mengalami perubahan untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu yang terkehadapan dalam pelbagai aspek. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Negara Malaysia 2013 hingga 2025, sistem pendidikan negara harus menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan semasa dalam industri yang pesat membangun seiring dengan peredaran zaman. Universiti Melaya seharusnya menggalas usaha ini untuk membawa reformasi pendidikan supaya ianya lebih dinamik dan cemerlang di persada dunia. Selaras juga dengan peredaran masa, perubahan ekonomi, sosial dan masyarakat serta kehendak pihak berkepentingan, Universiti Melaya sentiasa peka dengan perubahan dan bertindak proaktif untuk memastikan Universiti Melaya kekal sebagai universiti terbaik negara dan dunia. Bagi mencapai gagasan ini, Universiti Melaya telah menyusun 3 strategi utama, iaitu pemerkasaan mahasiswa, pengadunan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, dalam kurikulum yang ditawarkan dan pelaksanaan proses maklum balas pengajaran yang menyeluruh dan berkesan. Pembelajaran teradun atau kita kenali sebagai blended learning sebegini dilihat berupaya melahirkan graduan yang memiliki pelbagai kemahiran dan matang dalam mendepani cabaran masa hadapan. Bagi merealisasikan strategi ini, pelbagai inisiatif, tindakan dan sasaran
telah digunakan untuk mengenal pasti maklum balas daripada warga Universiti Melaya serta pelbagai pihak berkepentingan. Kerjasama yang diwujudkan dengan industri juga menambahkan lagi kualiti graduan yang dilahirkan agar dapat memenuhi keperluan pasaran semasa. Justru, Universiti Melaya telah menyambut baik usaha ini dengan pembabit,an pelajar dalam pelbagai industri sebelum tamat pengajian. Kerjasama ini penting agar graduan dapat menambah kemahiran dan kreativiti selain mengasah kemahiran soft skill ataupun kemahiran insaniah maupun menjana kemahiran baru sebelum menceburkan diri dalam alam pekerjaan. Strategi dan suasana pembelajaran di universiti yang telah diimplementasikan amat mempengaruhi kemenjadian graduan. Kebolehan graduan mengadaptasi situasi tersebut menentukan kecemerlangan individu, universiti dan negara keseluruhan. Dengan mengambil kira pelbagai cabaran yang sedang dihadapi, sudah pasti ia menuntut kesungguhan para graduan, para pesyarah dan pentadbir Universiti Melaya untuk terus menjadi perintis serta mencipta sejarah bagi Malaysia yang kini telah mencapai usia 66 tahun kemerdekaan. Universiti Melaya memastikan agar inisiatif ini sentiasa ke hadapan dalam melahirkan ramai graduan, seterusnya memperkukuhkan peranan alumni sebagai penggerak kepada kemajuan dan pembangunan negara bagi menyumbang di peringkat nasional dan antarabangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, kejayaan graduan pada hari ini bukan sahaja diraikan oleh para graduan, malah turut diraikan oleh para ibu bapa atau penjaga mereka serta ahli keluarga. Di sebalik kejayaan graduan atau anak-anak, ada usaha di belakang tabir yang tidak patut kita lupakan. Itulah usaha dan pengorbanan daripada ibu bapa atau penjaga mereka. Sokongan ibu bapa atau penjaga dan ahli keluarga menjadi pembakar semangat dan pendorong utama kejayaan graduan, terutamanya dalam melahirkan ilmuwan budiman yang berupaya berbakti kepada negara. Doa daripada ibu bapa menjadi benteng utama yang menguatkan semangat dan secara tidak langsung membantu memudahkan perjalanan pendidikan anak-anak mereka. Sokongan ini juga termasuk dalam bentuk material seperti kewangan, peralatan pembelajaran, kemudahan komputer dan lain-lain bentuk sokongan. Saya menyeru dan menasihatkan kepada semua graduan untuk memberikan penghargaan kepada ibu bapa dan penjaga atas kejayaan anda hari ini. Marilah kita ucapkan syabas dan tahniah kepada mereka. Masyarakat juga memandang tinggi kepada graduan Universiti Melaya yang menunjukkan jati diri dan ilmuwan budiman, iaitu seorang yang mampu berbakti kepada negara dan memberikan impak positif kepada masyarakat. Graduan sedemikian diiktiraf sebagai golongan yang berilmu tinggi serta memiliki nilai-nilai yang murni. Dalam konteks ini, masyarakat turut mengharapkan sumbangan graduan dalam urusan kehidupan harian. Ini bertepatan dengan slogan Universiti Melaya, Serving the Nation, Impacting the World. Hadirin yang dirahmati, izinkan saya berkongsi beberapa fakta penting mengenai Pusat Tanggungjawab Akademik yang kita raikan pada sidang ke-15 Convocation kali ini, iaitu Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Pada Convocation kali ini, seramai 770 orang graduan bagi 14 program yang ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Daripada jumlah ini, seramai 430 graduan atau 57% adalah graduan diploma, manakala 331 atau 43% adalah merupakan graduan diploma eksekutif. Turut mengambil kira pada majlis hari ini, jumlah graduan Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya yang telah dilahirkan
sejak penubuhannya kira-kira 25 tahun dahulu kini telah mencapai lebih daripada 22,770 graduan. Dalam masa yang sama, kita juga berbangga kepada tahun ini kerana kita akan meraihkan seorang graduan istimewa iaitu saudara Muhammad Irfan Izani bin Muhammad Zaini dari program Diploma Pengurusan Perniagaan yang merupakan graduan kelainan upaya. Juga seorang graduan warga emas iaitu Puan Robiah binti Yaakob yang berumur 67 tahun yang telah mengikuti program Diploma Eksekutif Pengajian Syariah. Tahniah, kedua-duanya telah berjaya menyempurnakan program masing-masing. Kejayaan mereka ini menjadi bukti bahawa usia dan faktor fizikal tidak menjadi penghalang untuk mencipta kejayaan. Para graduan yang diraikan, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada saudara-saudari atas kejayaan meraih ijazah dalam pilihan masing-masing. Ijazah dan diploma yang anda terima adalah simbol kejayaan dari usaha keras anda. Namun, ianya juga membawa tanggungjawab yang besar. Sejurus saudara-saudari melangkah keluar daripada universiti, peluang yang luas dan cabaran yang besar pula menanti anda. Saya percaya dengan ilmu yang diperolehi daripada universiti, saudara-saudari dapat merebut peluang dan menghadapi cabaran tersebut untuk mengejar cita-cita anda. Pada masa yang sama, berpegang teguhlah kepada prinsip-prinsip hidup dan jangan berhenti untuk terus belajar. Pendidikan adalah perjalanan yang berterusan. Saya berharap saudara-saudari akan menjadi alumni Universiti Malaya yang berdaya saing dan mengharumkan nama universiti dan negara di persada dunia. Universiti Malaya juga turut berbangga kerana anda semua adalah sebahagian daripada kejayaan Universiti Malaya yang mana kini berada di kedudukan ke-65 terbaik dunia dalam QS World University Rankings. Universiti Malaya masih mengekalkan kedudukan dalam kalangan 100 universiti terbaik antarabangsa selain dinobatkan sebagai universiti ke-15 terbaik di Asia, tempat ketiga terbaik di Asia Tenggara dan alhamdulillah masih mengekalkan universiti terbaik di Malaysia. Syabas dan setinggi-tinggi tahniah. Para graduan yang dikasihi sekalian, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) sentiasa komited dalam memperkasakan pendidikan tinggi melalui penyediaan pinjaman pendidikan, pengurusan bayaran balik pinjaman serta pembudayaan penabungan. Usaha ini bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir untuk melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi disebabkan masalah kewangan. Setelah 25 tahun penubuhan PTPTN, sumbangan dan perangan PTPTN adalah sangat besar dalam melahirkan modal insan negara. Ini terbukti apabila ramai pelajar telah berjaya dalam pengajian dan memperolehi pekerjaan yang baik, sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka dengan bantuan pinjaman pendidikan PTPTN. Malah, kejayaan saudara-saudari pada hari ini dengan menerima segulungan ijazah atau segulungan diploma sebagai graduan juga merupakan sebahagian daripada jasa dan peranan PTPTN. Justru, saya menyeru dan menasihatkan kepada para graduan untuk menjadi peminjam yang bertanggungjawab dengan membuat bayaran balik pinjaman secara konsisten. Ini sangat penting bagi memastikan kelestarian dana untuk kelangsungan pinjaman kepada generasi akan datang. Para graduan juga perlu mempunyai pengurusan keuangan yang baik untuk memastikan kehidupan yang terjamin pada masa hadapan. Oleh itu, besar harapan saya agar tanggungjawab membuat bayaran balik pinjaman ini menjadi budaya dan amalan murni kepada seluruh graduan universiti ini.
Di sebalik bayaran balik ini, saudara-saudari bukan sahaja membantu pelajar lain, malah mungkin membantu ahli keluarga yang lain untuk melanjutkan pengajian serta memberi peluang kejayaan kepada mereka untuk berjaya seperti anda semua. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekalung penghargaan sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh tenaga pengajar serta warga Universiti Melaya yang telah bertungkul lumus memberikan perkhidmatan terbaik dalam usaha memastikan proses pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan terlaksana dengan sempurna. Terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin yang telah sudi hadir ke majlis yang saya kira penuh bermakna ini. Sebagai penghargaan, mari kita berikan satu tepukan yang paling gemuruh untuk graduan Universiti Melaya 2023. Semoga usaha kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normasita binti Ishak. Mohon izin Datuk Seri Naib Chancellor menganugerahkan kepada Normasita binti Ishak Anugerah Naib Chancellor dan Diploma Eksekutif Pengurusan Sumber Manusia. Normasita binti Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Profesor Insinyur Dr. Nur Azwan Abu Osman, Naib Chancellor Universiti Melaya, yang berusaha Barisan Pengurusan Universiti dan para pensyarah, yang dihormati ibu bapa dan tetamu kehormat serta yang diraikan para graduan Universiti Melaya sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan sepenuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul di Dewan yang mulia ini bagi meraikan Istiadat Convocation Universiti Melaya ke-63 yang penuh prestij dan gemilang. Pertamanya, dengan rendah hati izinkan saya menyatakan setinggi-tinggi penghargaan kepada Universiti Melaya di atas pemilihan saya sebagai penerima anugerah Naib Chancellor yang amat bermakna ini dan diberi peluang untuk mewakili para graduan bagi menyampaikan ucapan sempena Istiadat Convocation ini. Sesungguhnya, ini adalah merupakan satu penghormatan yang tinggi yang tidak pernah saya bayangkan terjadi dan ia terasa seperti mimpi. Realitinya, hari ini menandakan satu peristiwa penting di mana kita semua, para graduan diploma eksekutif dari pelbagai kursus telah berjaya sampai ke garisan penamat
dan berada di sini untuk meraihkan penghujung suatu bahagian dalam kehidupan kita dan permulaan lembaran baru. Hari ini adalah hari kita berdiri tegak dengan bangga untuk menerima segulung diploma hasil kerja keras, dedikasi dan usaha selama bertahun-tahun. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua rakan graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian dan menerima sijil diploma eksekutif dalam bidang masing-masing. Sila berikan tepukan yang gemuruh buat anda semua. Hadirin yang dihormati sekalian, saya percaya kecemerlangan akademik bukan sekadar mendapat grade tertinggi atau mengungguli kelas. Ia adalah tentang berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam semua yang kita lakukan. Ia adalah tentang mendorong diri kita untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ia adalah mengenai melangkaui zon selesa kita dan meneroka sempadan baru. Kecemerlangan akademik adalah satu perjalanan, bukanlah destinasi. Ia adalah perjalanan yang memerlukan ketabahan, kerja keras, ketekunan dan komitmen. Ia adalah perjalanan yang menuntut ketabahan dan keupayaan untuk mengatasi cabaran dan halangan. Diploma Eksekutif Pengurusan Sumber Manusia mungkin bukan kelulusan pertama saya di peringkat universiti kerana saya telah terlebih dahulu memperolehi ijazah sarjana dalam bidang undang-undang pada tahun 2020. Tetapi tidak bermakna saya melalui pengajian diploma eksekutif itu dengan mudah. Saya perlu mempelajari satu cabang ilmu yang baru yang tidak pernah saya ketahui sebelum ini. Ianya mengujakan, mendebarkan dan ada kalanya menakutkan kerana saya tidak dapat menjangkakan apa yang harus saya lalui demi menggenggam segulung diploma. Saya sendiri pernah meragui pilihan saya untuk menyambung pengajian diploma eksekutif kerana ia menyebabkan saya tiada masa hujung minggu bersama keluarga dan melakukan aktiviti yang saya suka. Adakah berbaloi? Mengimbau kenangan belajar di UMCCED selama 3 tahun, saya dan rakan-rakan batch saya di sini adalah antara kumpulan pelajar yang memulakan dan melalui tempoh pengajian sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP iaitu pada bulan Julai 2020 di mana kami terpaksa menyesuaikan diri dalam suasana pembelajaran secara dalam talian. Program orientasi kami juga dilakukan secara dalam talian dengan kekangan rangkaian internet yang tidak stabil. Dalam ketakutan dan kerisauan tentang pandemik yang sedang melanda dunia pada ketika itu, kami cuba sedaya upaya kami untuk memberi sepenuh komitmen terhadap pengajian kami. Pengalaman tersebut banyak mencabar tahap kebolehsuaian, adaptability, minda dan kesabaran kami. Ditambah pula dalam tempoh masa yang terhad untuk menyempurnakan segala objektif pembelajaran bagi setiap modul pembelajaran. Sesungguhnya, pembelajaran secara dalam talian amat menguji kebolehan kami untuk menyelesaikan masalah dalam keadaan yang serba terbatas. Malah hubungan sosial sesama rakan pelajar dan pensyarah juga terbatas. Yang kami lihat hanyalah wajah di skrin komputer dan suara dari speaker. Walaupun dalam keterbatasan, saya bangga dan terharu kerana kalian semua tetap memberikan komitmen yang tinggi dan tidak berputus asa. Tahniah. Selain daripada itu, sebagai pelajar diploma eksekutif, kebanyakan kami adalah golongan yang bekerja dan telah berkeluarga. Namun ia tidak menjadi penghalang untuk kami belajar, malah ia menjadi penyuntik semangat untuk kami terus berusaha dan berjaya. Banyak ranjau dan duri yang telah kita lalui, banyak titisan air mata yang telah jatuh berderai ke bumi, banyak perkara yang telah dikorbankan, tekanan dan bermacam lagi. Ada suka dan duka. Semua pengalaman semasa bergelar pelajar di UMCCED akan terus kekal dalam ingatan kami dan pastinya akan menjadi kenangan manis buat kami. Sesungguhnya, belajar sambil bekerja bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, namun ia tidak mustahil. Bukan calang-calang pengorbanan yang diperlukan demi memastikan segala tugasan akademik dilakukan dengan sempurna dan segala soalan peperiksaan dapat dilengkapkan untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Saya bangga mengatakan semua ini berbaloi demi mengecapi kemanisan pada hari ini. Memetik kata-kata Hamka, jangan takut jatuh kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah kerana dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.
Rakan-rakan graduan yang dikasihi sekalian, dengan adanya kalian semua di dalam dewan ini, ia telah membuktikan bahawa kalian telah mencapai satu kecemerlangan akademik melangkaui zon selesa anda dan anda telah bersedia untuk meneroka sempadan yang baru. Lebarkanlah sayap kalian dan jangan takut untuk terus melangkah untuk mencabar zon selesa kalian. Jangan berhenti di sini. Jangan merasa lelah dan bosan untuk meningkatkan kebolehan dan potensi diri masing-masing. Sesungguhnya ilmu Allah itu luas dan tidak terbatas. Tuntutlah ilmu tanpa jemu sepanjang hayat, sama ada melalui pendidikan formal ataupun tidak formal. Ilmu pengetahuan mengubah cara pemikiran dan sempadan pemikiran kita. Never stop learning because life never stops teaching. Suka untuk saya ingatkan diri saya dan kalian semua bahawa kejayaan mendapatkan segulung sijil diploma eksekutif ini atau kelulusan akademik yang lain bukanlah tiket untuk kita sombong dan bongkak. Bukan juga satu tanda aras yang menjadikan kita lebih mulia daripada yang lain. Tetapi ia sepatutnya menjadikan kita lebih merendah diri dan mensyukuri segala yang telah kita nikmati. Ikutlah resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Jangan bawa resmi jagung, semakin berisi, semakin jegang. Sekali lagi memetik kata-kata Hamka, manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, akan kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat langit? Hadirin yang dihormati sekalian, kejayaan saya dinobatkan sebagai penerima anugerah Naib Chancellor ini bukanlah kejayaan saya seorang diri semata-mata. Saya tidak akan mampu mencapainya tanpa bantuan, kerjasama dan pengorbanan ramai pihak. Mewakili para graduan yang ada di dalam Dewan hari ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Melaya secara am dan UMCCED secara khususnya kerana telah membuka peluang kepada kami dalam meneruskan pengajian di peringkat universiti melalui sistem pembelajaran yang fleksibel di mana ia telah membolehkan kami belajar tanpa meninggalkan pekerjaan ataupun keluarga tercinta. Penghargaan juga diberikan kepada para pensyarah yang dikasihi yang telah banyak berkorban masa dan tenaga demi mengajar dan membantu kami dalam memastikan kami terima ilmu yang disampaikan dengan baik dan merealisasikan cita-cita dan impian kami untuk mendapat segulung sijil diploma eksekutif. Para pensyarah juga merasai kepayahan beradaptasi mengajar secara dalam talian. Maafkan juga kami atas kenakalan kami. Sungguhnya jasamu tiada nilai taranya, hanya Tuhan saja yang mampu membalasnya. Baru-baru ini kita dikabarkan dengan berita sedih iaitu pemergian pensyarah yang kita sayangi dan dihormati iaitu Mendiang Dr. T.M. Carlton pada 16 Oktober 2023. Sesungguhnya kita kehilangan seorang pensyarah yang amat berdedikasi dan menyayangi para pelajarnya. Mendiang Dr. Carlton mengajar saya subjek organizational behavior dan undang-undang pekerjaan. Special tribute to Dr. Carlton, his teaching will always be remembered for decades and he will remain an inspiration to us forever. It's not just us, your students, but the world has lost a great teacher whose wisdom and guidance has taught us all to be better individuals. Thank you, Dr. Carlton. You will be missed. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat suami saya, Encik Ahmad Fauzi bin Zainal atas segala sokongan, pengorbanan dan tolak ansur sepanjang saya menyambung pengajian. Dorongan dari beliau yang meyakinkan saya untuk menyambung pengajian Diploma Pengurusan Sumber Manusia kerana beliau sendiri merupakan alumni UMCCED bagi kursus yang sama. Tidak lupa juga penghargaan yang tidak terhingga kepada mak abah saya dan mak abah mentua saya yang sentiasa memahami kalau saya dan suami tidak dapat pulang melawat mereka kerana perlu menghadiri kelas hujung minggu. Sesungguhnya mereka banyak berkorban perasaan mereka semasa saya berusaha mengejar impian saya. Tanpa sokongan dan pengorbanan mereka, tidak mungkin saya berada di sini pada hari ini. Buat rakan-rakan dari UFB 720, kejayaan ini saya dedikasikan buat kalian. Terima kasih yang tidak terhingga atas segala sokongan anda sepanjang 3 tahun kita belajar bersama dan membenarkan saya memimpin kelas kita. Kita bermula dengan 20 orang, ada yang terhenti, tinggal 12 orang berusaha menghabiskan pengajian. Dan hari ini 9 daripada kita bersama-sama bergraduasi.
Alhamdulillah. Saya doakan semoga kalian berjaya mencapai cita-cita dan terus cemerlang dalam apa jua bidang yang diceburi. Saya juga mewakili semua graduan yang berada di Dewan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ibu bapa, ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat handai yang bersama kami pada hari ini kerana menyokong dan menyayangi kami, tidak pernah putus asa dengan kami dan setiap susah payah bagi memastikan kami mendapat kejayaan. Yang telah pergi meninggalkan kita ke negara abadi, kalian tidak akan dilupakan kerana sesungguhnya kejayaan ini adalah merupakan kejayaan kita bersama. Kepada rakan-rakan graduan, kalian kini adalah merupakan alumni dan duta kepada Universiti Melaya, khususnya UMCCED. Jadilah contoh yang baik buat masyarakat di luar sana dan saya sekali lagi mengucapkan tahniah atas pencapaian kalian. Kita adalah pemimpin masa depan, inovator, pencipta dan pemikir dunia kita. Kita adalah orang yang akan membuat perubahan dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Nelson Mandela berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Jadi, marilah kita keluar ke dunia dan membuat tanda kita. Marilah kita berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam semua perkara yang kita lakukan. Kerana potensi kitalah yang memacu kita ke hadapan. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Selasih mekar di tengah desa, mencelah sama kembang melati. Graduan cemerlang harapan bangsa, kepada negara menabur bakti. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Datuk Seri Naib Chancellor menganugerahkan kepada graduan-graduan berikut yang namanya disenaraikan dalam buku convocation Diploma Eksekutif bagi Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Tuanku Chancellor, maka saya anugerahkan Diploma Eksekutif bagi Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya. Diploma Eksekutif Pengurusan Perniagaan Tomiko Dylan Alex. Ahmad Faris bin Abdul Razak. Anugerah Pelajar Terbaik Diploma Eksekutif Pendidikan Awal Kanak-Kanak Nadirah Law binti Abdullah. Anugerah Pelajar Terbaik Diploma Eksekutif Kaunseling Siti Sarah binti Abdul Rahim. Anugerah Pelajar Terbaik Diploma Eksekutif Pentadbiran Perakaunan Yu So Hui. Anugerah Pelajar Terbaik Diploma Eksekutif Sains Siasatan Muhammad Sani bin Hussein. Anugerah Pelajar Terbaik Diploma Eksekutif Teknologi Maklumat Vilasini Anak Perempuan Baskaran. Anugerah Pelajar Terbaik Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin Alia Husna binti Baharudin. Muhammad Naimullah bin Muhammad Hashim. Muhammad Firdaus bin Abdul Hamid. Samsun Nizam bin Samsudin. Muhammad Ahsanuddin bin Azmi. Nur Anisah binti Launah. Ahmad Syahmi bin Muhammad Nur. Vigna Vinayagan anak lelaki Jaya Balan. Muhammad Rushdan bin Muhammad Ishaq. Siti Hajar binti Ismail.
Rosita binti Jusuh, Nur Khanisah binti Muhammad Razlan, Nur Farah Asnida binti Resali, Nurul Irdina binti Haimi, Mashita binti Syaharuddin, Jalina binti Karim, Nur Ashila binti Arifatila, Anis Eliana binti Rohani, Faridah binti Ramli, Syahidah binti Hasan, Kanishah anak perempuan Selvanaden, Sarah Ain Faiza binti Saiful Faiz, Nur Faiza binti Muhammad Azhar, Muhammad Hazli bin Muhammad Yatim, Hamzah bin Nasir, Muhammad Azmir bin Mahzan, Ismail Shah bin Omar, Ahmad Hafifi bin Sapi'i, Muhammad Yusairi bin Rosmin, Muhammad Amar bin Abdul Aziz, Muhammad Farizal bin Mat Jusuh, Kamaruddin bin Abdullah, Sharifah Munirah binti Wan Osman, Fung Mei Shen, Malisre anak perempuan Shekar, Pritiba anak perempuan Balakar Sinan, Azrina binti Abdul Hafiz, Ariana Azura binti Muhammad Sabri, Nazaratul Khalida binti Muhammad Jamal, Anisah Zulfa binti Abdul Rahman, Nur Hafizah binti Muhammad Nur, Helmi bin Abdul Halim, Sahrial bin Jeffrey, Aiman Syafiq bin Wahiduddin, Muhammad Jasmin bin Siddiq, Siti Jayanti binti Abdul Rahman, Aina Syazwani binti Abdan, Nasriah binti Sudin, Nur Aisyah binti Abu Bakar, Wadiyati binti Yaakob, Nuraini binti Husain, Sri Saktinanda anak lelaki Subramaniam, Mariana binti Madzin, Kalaivani anak perempuan Subramaniam, Yong Hui Yi, Muhammad Suhaimi bin Osman, Ahmad Salihuddin bin Mansur, Nur Faiza binti Samsudin, Nur Syazwahani binti Basri, Subashini anak perempuan Baskaran, Nur Azlina binti Abdul Ghani, Roziana binti Zainal, Nerosyah anak perempuan Nalana Kumar, Muhammad Faridzan bin Chin, Fadzil bin Ishaq, Muhammad Ashraf Abu Bakar,
Syahmi Izzuddin bin Farid. Eastwood Git anak Sedai. Muhammad Adli Nazrin bin Abdullah. Muhammad Khairil bin Walijan. Muhammad Azizi bin Zulkafli. Samiri bin Samian. Teh Khairiah binti Idris. Wong Lee Min. Muhammad Azizi Aiman bin Zaimi. Nur Syahira binti Muhammad Yunus. Hernani binti Abdul Wahab. Muhammad Kamil Karazi bin Roslam. Halil Fahmi bin Samah. Azmi anak lelaki Sidik. Muhammad Hafizuddin bin Ibrahim. Nasiah. Zaitun binti Abu Bakar. Muslinda binti Mustafa. Siti Nurukiah binti Nordin. N anak perempuan Sinapan. Nur Hazirah binti Asmuni. Agong Sia. Gayatri anak perempuan Gopal. Nur Ashikin binti Abdul Rashid. Badrul Huzaini bin Hashim. Muhammad Asri bin Muhammad Jamil. Ahmad Hazim bin Ahmad Awang Toshia. Muhammad Sani bin Ismail. Nur Farahain binti Abdul Rashid. Nur Nadia Sherry binti Khairuddin Hong. Meagan T. Eileen. Amirah Husna binti Azman. Shivangi anak perempuan Sova Sundoro. Francisca N anak perempuan John Peter. Muhammad Fazli bin Talib. Siti Hawa binti Suratman. Adibah Farliana binti Amin Nordin. Nur Nisrik Sobah binti Rohizat. Nur Yakin binti Muhammad Khalid. Muhammad Firdaus bin Habib Muhammad. Al-Fahmi bin Mubarak Ali. Nur Zahirah binti Mat Jusoh. Nur Atikah binti Omar Methin. Siti Aini Intan binti Suhaimi. Manai anak Michael. Connie Ling. Roslyn Chua Kuyen. Manimaran anak lelaki J. Kumar. Aswini anak perempuan Valasami. Bama anak perempuan Palaniapan. Nur Ashikin binti Sabtu. Sofina binti Jamaluddin. Muhammad Alif Irfan bin Muhammad Khair. Zahiruddin Naim bin Muhammad. Rashidi bin Ngah Rahman Elias Abdul Rashid. Samir bin Muhammad Yusuf.
Azrin binti Muhammad Wazir, Nur Aidah binti Aziz, Muhammad Hazrul bin Rashid, Huzair Mikdad bin Muhammad Sokri, Ahmad Munaji bin Muhammad Syukri, Liza binti Zainal Karib, Muhammad Faizal bin Nur Azami, Muhammad Firdaus bin Abdul Rashid, Syukri bin Saudin, Frederick Toma, anak lelaki Kunasekar Palras, Marama, anak perempuan Enkenaidu, Soh Yibi, Nur Azah binti Muhammad Jemangin, Nur Fairuz binti Yusuf, Sheila, anak perempuan Baskaran, Nur Iskandar bin Muhammad, Muhammad Rizwan bin Mahadi, Lizatul Akmal binti Zulkifli, Nur Hamidah Hamna binti Marwin, Nur Liana binti Napi, Nur Shazlin Aiza binti Abdullah, Duhazia binti Hari, Muhammad Idham Amir bin Azmi, Ahmad Nazri bin Muhammad Azhar, Jukni, anak perempuan Ireng, cita yang tinggi menjulang, tak pernah tuakan, hanyalah di hati tersimpan, terpendam. Keterbatasan tak wajar menjadi penghalang, sampai bila aku bertanya, sampai bila ku harus mencoba, bila lagi resah hatiku, bila lagi aku harus berani, lalu ku bangkit tegak berdiri, mengatur langkahku
Emilia Hani binti Abdul Rahim. Chia Ai Chiao. Nur Ilia Farhan binti Muhammad Ghazali. Siti Nur Ain Najwa binti Zulkifli. Nur Syafiqah binti Mat Sobri. Nur Syuhada binti Ismail. Nur Syuhada binti Saharuddin. Wan Amila Diana binti Wan Alias. Abdul Azim bin Muhammad Fauzi. Nurul Wahidah binti Suhaimi. Hafsah Haning binti Suhaimi. Siti Nofariza binti Sarmin. Fairuniza binti Abdul Rahman. Nurhaniza binti Esa. Kanamah anak perempuan Nada Raja. Tan Li Peng. Kala Selvi anak perempuan Govindan. Sharmila anak perempuan Permal. Naga Sharmita anak perempuan Vijayan. Devaranjani anak perempuan KL8. Hasnah binti B. Nur Amani binti Farhan. Masbah binti Yasin. Nur Amirah binti Muhammad Kusaini. Nur Asidah binti Mazlan. Farah Adilah binti Al-Rafir. Muhammad Iskandar bin Imran. Selva Mari anak perempuan Saminadan. Suhaidah binti Hussein. Nur Ain binti Ahmad Az-Zahari. Lim Chai Sia. Divya anak perempuan Raja Mani. Meghala anak perempuan P. Tamil Chalvan. Ruzaini binti Zainul. Zulaika binti Zulkafi. Nur Azza binti Asis. Nur Izzatul Ikma binti Marizal. Chin Wei Ki. Hasyanida Mastura Hasni binti Syahrudin. Nur Amirah binti Amir. Nur Hukama binti Abdul Farouk. Mat Mahathir bin Mat Isa. Muhammad Hafizi bin Roslan. Farah Syafiqah binti Ahmad. Chow Si Wan. Ong Pu Kim. Ong Puh Sim. Jasmine binti Syafi'i. Haryani binti Ithnan. Wan Muhammad bin Abdul Halim. Salmah Nom binti Abdul Rahim. Nur Iliana binti Adi Mazlin. Alia Kamarina binti Johanuddin. Nur Haslina binti Abdul Hamid.
Vimala Devi anak perempuan Shanmugam, Siti Fairuz binti Mazlan, Abdullah Izha bin Muhammad Yusuf, Rahimah binti Rahman, Juliana binti Syarani, Hidayatul Ashikin Himzal binti Ibrahim, Muhammad Nur Izwan bin Muhammad Yusuf, Saharuddin bin Muhammad Shah, Ko Chi Peng, Muhammad Syazani Aiman bin Chironi, Rosfaliza binti Muhammad alias Cik Ros, Muhammad Firdaus bin Muhammad Naim, Saifulizan bin Sarifuddin, Muhammad Syahrul Nizam bin Ahmad, Muhammad Syafiq bin Hasim, Muhammad Haikal Iman bin Basiran, Nur Hamizah binti Nordin, Michelle Shakina anak perempuan Raja Manikam, Samsul Izahan bin Abdul Rahman, Hishamuddin bin Mat Yusof, Muhammad Zakiuddin bin Muhaimin, Muhammad Syukri bin Misrom, Suhaimi bin Abbas, Muhammad Amin bin Azman, Muhammad Safwan bin Abdul Hadi, Muhammad Anwar bin Muhammad Nazri, Abdul Halim bin Mamat Elais Nawi, Khadijah binti Zahari, Mirza Riyadiani binti Muhammad Nur, Siti Nurain binti Muhammad Fauzi, Muhammad Zamirul Wafi Sulaiman, Yazrin Syamizi bin Mahlan, Muhammad Aizuddin bin Muhammad Nur, Muhammad Firdaus bin Idris, Wan Norium Hisha Haslina binti Wan Harun, Nurul Adlina Nabihah binti Rosli, Nur Sakina binti Sainuddin, Robiah binti Yaakob, Aida binti Lukas, Nur Nadira binti Muhammad Mustamam, Sitinah binti Zainal, Nazihah binti Suhaimi, Nur Adila binti Muhammad Nazri, Siti Hawa binti Mat Darus, Siti Zulaikha binti Abu Sari, Jamal bin Osman, Izha Az-Zuwari bin Muhsin, Muhammad Nazim bin Zuhal, Amril Nurman bin Zainul Anwar, Muhammad Syarizan bin Manab, Abdul Ahmad Bukhari bin Mahadi, Wazif Hanan bin Fadli Hizam, Wan Muhammad Fahmi bin Wan Nik Kamal,
Sabrun Jamil bin Yahya, Asmaniyah binti Muhammad Khairi, Marina binti Muhammad, Nurul Amira binti Zarazilah, Ahmad Khusairi bin Ahmad Jaram, Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanif, Hafizal bin Harun, Hamim bin Hamzah, Mazlinda binti Din, Roslina binti Atan, Marina binti Roslikan, Juwita binti Ahmad Tarmizi, Siti Sarah Aisyah binti Saad, Arif bin Muhammad Rausti, Ahmad Hafizi bin Hamidun, Hamzan bin Ahmad, Munaf anak Gawin, Raja Zulkhairi Raja Omar, Muhammad Zailani bin Abdul Razak, Muhammad Azrani bin Maknawi, Cik Salina Elias Lina binti Mansur, Hafizah binti Abdul Latif, Murziana Kaisa binti Anggu, Siti Fairuz binti Sapawi, Wan Razali bin Wan Hassan, Rosti bin Ahmad Elias Osman, Abizah binti Abu Bakar, Nur Syahidah Hamzah, Nur Nizan binti Johasu, Syazwan Hasifi bin Syahrun, Muhammad Hisham bin Abu Bakar, Muhammad Nizam bin Hanafi, Syahril Nizam bin Abdul Wahab, Rafizaliana binti Khalid, Nuriyah binti Omar, Zaliha binti Abu Bakar, Afiza binti Muhammad Azmi, Nurilah binti Nordin, Mohana Sundaram, anak lelaki Rejanan, Wong Yijun, Wanishwari, anak perempuan Manimaran, Azlinda binti Adnan, Datuk Seri Naib Chancellor, saya kemukakan kepada Datuk Seri Naib Chancellor untuk mengambil maklum hadiah-hadiah yang berupa pingat dan buku seperti tersenarai dalam buku Convocation.
Datuk Seri Naib Chancellor, saya mohon izin untuk meneruskan pengumuman kepada para graduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahruzan Syarifuddin, bekas graduan seperti anda semua tahun lepas. Banyak juga nak sambung daripada Naib Chancellor punya cerita tadi. Pengorbanan itu sebenarnya paling besarlah. Okey, untuk pengetahuan semua, saya satu-satunya pelajar dalam kelas saya yang berasal daripada Kuala Lumpur. So setiap minggu saya berulang-alik muar ke U lah. Itulah pengorbanan saya. Dan alhamdulillah berjayalah hari ini. Terima kasih kepada saya punya pensyarah dan sokongan rakan-rakan. Dan saya rasa dekat bawah sana ada seorang, saya rasa dia masih ingat saya. Dan itulah dia pengorbanan sebenarnya. Bila saya dapat peluang ni, satu orang cakap tu, penghargaan yang amat besar dalam hidup saya lah. Terima kasih kepada UM sekali lagi. Seterusnya, saya persilakan semua graduan untuk berdiri. Para graduan yang saya hormati, saya mohon minta anda semua berpusing ke belakang seketika. Tetaplah wajah-wajah insan yang menjadi tulang belakang kepada anda. Kejayaan anda pada hari ini, lambailah pada mereka dan ucapkan terima kasih. Marilah kita bersama-sama memberi satu penghargaan, satu tepukan gemuruh untuk mereka semua. Terima kasih para graduan. Anda boleh pusing semua ke depan. Kini, tataplah wajah-wajah yang berada di barisan hadapan, para pensyarah, para petugas yang banyak memberi sokongan, memberi dorongan kepada kita. Satu gemuruh untuk mereka. Terima kasih. Bagi pihak Universiti Melaya, dengan bangganya diumumkan hari ini merupakan sidang terakhir convocation pada kali ini. Pada hari ini juga, kesemua graduan pada hari ini secara rasminya alumni Universiti Melaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Tuanku Chancellor, maka saya isytiharkan istiadat convocation tamat.
Terima